Assalamualaikum semua, selamat pagi. Okey, cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat dan juga dalam keadaan bersedia untuk belajar hari ini dengan topik baru iaitu bab yang terakhir kamu akan belajar iaitu bab 13. Okey, hari ini kamu akan belajar bab 13 iaitu kebarangkalian mudah. Okay, dalam bab kebarangkalian ni, kamu akan belajar banyak benda yang melibatkan kebarangkalian. So, sebelum kita mulakan kelas kita, cikgu nak kamu pilih dua warna. Okay, pilih dua warna. Okay, sebagai contoh, satu warna ungu. Okay, cikgu letak warna ungu. Kemudian, cikgu nak kamu pilih merah. Okay, antara ungu dan merah. Okay, sekarang ni contohlah dalam kelas kamu sekarang ni ada 24 orang. Okay, 24 orang termasuk dengan cikgu, so ada 25 orang. Okay, ada 25 orang bermaksud 25 orang ni akan pilih antara warna ungu ataupun merah. Hanya satu sahaja warna yang kamu akan pilih. Okey, sebagai contoh bila cikgu tanya setiap satu orang kan, satu-satu tanya. So, cikgu dapati ada 15 orang pilih warna ungu dan juga ada warna merah contoh 20 ada 10 orang yang pilih warna merah. Okey. So, kebarangkalian bagi 25 orang ni untuk pilih warna merah adalah 10 orang. So, kebarangkalian bagi warna ungu dalam kelas kamu yang akan pilih adalah 15 orang. Okay, so ini melibatkan kebarangkalian. So, 15 orang yang pilih warna ungu. So, banyak melibatkan kebarangkalian dalam kehidupan seharian kita ni. Bermaksud kita mencuba sesuatu banyak kali, tapi berapa kerap kita perolehi. Okay, berapa kerap kita perolehi. Itu sebagai contoh gambaran yang awak akan belajar hari ini. Kita akan masuk dalam topik pembelajaran kita iaitu subtopik pembelajaran iaitu hari ini kita akan banyak melibatkan eksperimen. Okey, sebagai contoh, cikgu nak kamu ambil duit shilling di rumah, tak kisahlah duit shilling 5% ke, 1% ke, 2% ke, tak kisah. Okey, mana-mana aja. Yang penting duit shilling. Okey, duit shilling sebab kita mau buat eksperimen. So, kebarangkalian eksperimen ni kita tafsirkan sebagai kebarangkalian yang diperoleh daripada suatu eksperimen. Dia melibatkan suatu eksperimen di mana formula dia adalah yang ni. Kebarangkalian eksperimen bagi sebuah peristiwa sama dengan kekerapan peristiwa kita bahagikan dengan percubaan. Okey, bilangan percubaan ni berapa kali percubaan dia? Sebagai contoh macam tadi, bilangan percubaan kita adalah 25 orang. Okay, 25 orang di mana dia akan pilih sama ada warna merah ataupun warna ungu. Okay, warna ungu di mana merah tadi cikgu cakap ada 10 orang yang pilih. Ungu ada 15 orang. So, kebarangkalian berlaku peristiwa tu sebagai contoh cikgu pilih warna merah, so 10. Kemudian bagikanlah 10 bahagi 25, awak akan dapatlah 2/5 ataupun 0.4. Macam tu. Okay. So, dalam eksperimen ni, kamu dah ada duit shilling di rumah. Okay, duit shilling. So, cikgu nak kamu lambungkan duit shilling tu. Lambungkan dulu duit shilling. Okay, lambung. Kemudian kamu dapat apa? First kali kamu dapat apa? Dapat gambar ke ataupun angka? Okay, lambungan pertama contohlah awak dapat angka. Kan? Kemudian kamu lambung lagi untuk kali kedua. Lambung lagi, dapat angka lagi. Kemudian lambung lagi, so tiba-tiba awak dapat gambar kan di situ. Okey, kamu lambunglah sebanyak 25 kali. Lambung sampai 25 kali, tapi kamu kena kira berapa kekerapan yang kamu nampak dia dapat dapat gambar, dapat angka. Okay, sebagai contoh, cikgu sediakan kamu satu tabel lah dekat sini kan. Satu tabel, kita catat angka ataupun gambar. So, sebagai contoh, angka cikgu dapat 10. Kemudian gambar 15. Okay, kemudian kamu ulang eksperimen tu untuk yang 50 dan 100 kali. Kemudian kamu catatkan. Catatkan. Contohlah di sini kamu dapat 30. Kemudian gambar 20. Angka pula, contoh lambungan yang 100 kamu dapat
75. Kan? So, gambar pula kamu dapat 25 begitu. Kemudian kita mau kira nisbah dia ni. Nisbah dia ni adalah formula yang ni. Okay? Formula yang cikgu tunjukkan tu. So, nisbah yang pertama bagi balingan 25. Maksudnya 25 ni adalah percubaan kamu. Okay? Percubaan. Bilangan percubaan. Berapa banyak percubaan yang kamu lakukan untuk dapat angka ataupun gambar. So, sebagai contoh sini 10 kita bahagikan dengan 25. So, kamu akan dapatlah 2/5 ataupun 0.4. So, kamu letaklah di sini 0.4. Okay. Kemudian kamu kirakanlah untuk yang ni dan seterusnya. Okay. Next pula kita membuat kebarangkalian eksperimen bagi suatu peristiwa. Okay. Masih lagi dengan duit shilling. Kali ni kita akan menggunakan GeoGebra. Okay. Yang ni kita akan menggunakan GeoGebra punya website di mana kita akan melambung duit shilling. Tapi kita akan tengoklah sama ada kita dapat gambar ke ataupun angka. Okay. So, di sini cikgu andaikan kita akan lambung untuk gambar. Okay, berapa kali percubaan kita tu, okay, percubaan dia cikgu mau 1200 percubaan. Okay, 1200 percubaan untuk kita dapatkan berapa kerap kita akan dapat untuk gambar. So, kamu buatlah satu eksperimen. Kita mulakan eksperimen dia. Okay. So, ini untuk lambungan bagi yang 300 yang pertama. Okey, kalau kamu tengok lambungan bagi 300 yang pertama, dia menuju ke satu nilai. Dia menuju ke satu nilai. Sekarang ni tak accurate lagi. Jadi kita kena buat lagi banyak kali sampai 1200 percubaan. Ni baru 300 percubaan. So kita akan teruskan lagi. Okey, so sekarang ni kita dah cukup 1200 percubaan di mana setiap kali satu percubaan adalah sebanyak 300. So cikgu buat 4 kali. Bila mana 4 kali, cikgu akan dapat 1200 percubaan. Okey, sekarang ni kamu tengok dekat sini. Daripada yang terus dia menuju ke sana. Semualah begitu naik terus tiba-tiba dia menuju ke satu nilai. Okey, dia menuju ke satu nilai. Okey. Semakin banyak awak buat, semakin banyak kali kamu buat eksperimen ni, semakin dekat dia menghampiri satu nilai. Di mana nilai dia adalah 0.5. Dia menghampiri nilai 0.5 untuk lebih tepat. So, hari ni awak cuma belajar macam mana untuk membuat satu eksperimen bagi kebarangkalian dalam kehidupan seharian kamu, sebagai contoh duit shilling ataupun pemilihan pakaian. Contoh dalam satu keluarga kamu mau pilih pakaian hari raya. So berapa kebarangkalian bagi perbezaan kamu punya pendapat tu. Kemudian kebarangkalian bagi suatu eksperimen, bagi suatu peristiwa yang melibatkan kamu kena buat percubaan banyak kali untuk dapatkan satu keputusan yang tepat. Okay? Sebagai contoh yang ni, sebanyak 1200 percubaan tadi yang kita lakukan, iaitu lambungan duit shilling, kita akan dapatkan gambar daripada 1200 percubaan yang menuju ke satu nilai. Okay? Menuju satu nilai iaitu 0.5. Jadi kamu boleh simpulkan dekat sini, kamu dapat buat kebarangkalian eksperimen ni menuju satu nilai tertentu jika eksperimen tu diulang dengan bilangan percubaan yang cukup besar. Maksudnya kita ulang banyak kali. So, itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Sekejap lagi kita akan sambung balik dalam grup WhatsApp untuk cikgu serahkan latihan untuk kamu buat sepanjang dalam kelas kita. Okay, sekian. Terima kasih.